Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 2 Ogos. Bagi memastikan Sarawak terus menerima manfaat menerusi program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H, beberapa perkara ditambah baik dalam keperluan dan peraturan program berkenaan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penambahbaikan berkenaan berkuat kuasa 1 Ogos semalam. Penambahbaikan itu ialah pemohon berusia antara 30 hingga 39 tahun perlu memiliki sebuah rumah di negeri ini yang bernilai sekurang-kurangnya RM600,000 atau mempunyai anak berusia 21 tahun yang melanjutkan pelajaran di Sarawak serta mempunyai pas pelajar. Syarat lain, pemohon menjalani rawatan perubatan jangka panjang di Sarawak dan disahkan pakar perubatan swasta atau kerajaan yang berdaftar dengan Persatuan Perubatan Malaysia. Tapi kita telah meletakkan prasyarat itu untuk supaya sama dengan apa yang terdapat di Semenanjung Malaysia dan juga diterima pakai di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sidang media program SMM2H di Kuching. Sementara itu, 406 permohonan membagi program SMM2H diluluskan setakat Julai tahun ini, manakala 411 permohonan lulus sepanjang tahun lepas. Hong Kong, Amerika Syarikat, China, Singapura, Jepun dan Korea antara negara yang mempunyai jumlah pemohon yang ramai. Hubungan kerjasama di antara Bandaraya Kuching Selatan dan Bandar Tayan wilayah Shandong, China diperkukuhkan menerusi satu memorandum persefahaman MOU yang termeterai dalam satu majlis ringkas di Wisma Bapak Malaysia, Putrajaya Kuching semalam. Dalam satu sidang media, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu MOU tersebut merupakan sebahagian daripada komunikasi bersama terhadap penubuhan perhubungan diplomatik di antara Malaysia dan China. Tambahnya, pemeteraian MOU itu bertujuan memperkasa jalinan kerjasama mesra di antara kedua-dua majlis pembandaran tersebut menerusi konsultasi dua hala berkaitan aspek pembangunan dalam sektor ekonomi, perdagangan, kebudayaan, pelancongan, perancangan bandar dan sebagainya. Timbalan Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak hadir menyaksikan majlis menandatangani MOU di antara Datuk Wee Hong Seng mewakili MBKS, Setiausaha Jawatan Kuasa Perbandaran CPC Tayan Bandar Tayan wilayah Shandong Yang Hong Tau. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguam Manggil dan Timbalan Menteri Kesihatan Awam dan Perumahan Michael Tiang Ming Ti. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan terus memberi perkhidmatan terbaik kepada warga kotanya. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan, kerjasama antara kedua-dua pihak berkuasa tempatan ini dengan masyarakat amat penting bagi memastikan inisiatif mensejahterakan Bandaraya Kuching dapat dicapai. Ujarnya, usaha DBKU dan MBKS akan menjadi sia-sia jika warga bandaraya tidak dilibatkan bersama dalam setiap inisiatif serta program penjagaan alam sekitar yang telah dirancang. DBKU dan MBKS beriltizam memberikan perkhidmatan perbandaran terbaik kepada warga kota. Tambahnya lagi, di samping itu mengajak agar setiap individu dan kumpulan sosial penduduk Kuching mempunyai satu matlamat sama, iaitu memastikan kelestarian alam sekitar Bandaraya Kuching yang indah ini tidak dirosakkan oleh aktiviti yang mencemar air, udara dan tanah. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-35 yang telah dirasmikan oleh Premier Sarawak semalam. Sehubungan itu, jelasnya DBKU dan MBKS telah mengatur pelbagai acara serta program yang bakal memeriahkan lagi suasana bandaraya tersebut. Antara program yang dirancang ialah Kuching Fast Food Fair yang berlangsung selama hampir sebulan bermula 28 Julai, Kuching Street Parade sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka pada 5 Ogos depan, Seoul International Mountain Bike Challenge pada 25 hingga 27 Ogos, Kuching Got Talent 12 Ogos, Kuching Zumba Fiesta 19 Ogos, DBKU International Cat Show 2 hingga 3 September.
Datuk Junaidi menambah kerjasama erat antara DBKU, MBKS dan agensi lain adalah yang sering diamalkan dalam penganjuran dan pelaksanaan inisiatif memajukan Bandaraya Kuching sama ada dari segi fizikal maupun sosioekonomi. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักชายความห่วงใยรวมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Bersua kembali. Pembinaan sekolah kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 7. Malaysia, Datuk Fakhruddin Ghazali turun sendiri ke sekolah tersebut melihat keadaan sekolah itu yang sebahagian daripada bangunannya kini berada di tebing sungai. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad, tindakan segera perlu dilaksana untuk memindahkan murid di sekolah itu ke satu kawasan selamat. Katanya, jika tindakan lewat diambil, murid sekolah itu berdepan risiko bangunan sekolah ranap di bawah arus sungai, lebih-lebih lagi mengenangkan sekolah itu mempunyai asrama yang bangunannya juga sudah agak hampir dengan tebing sungai yang semakin terhakis. Jelasnya, sebuah tapak baharu sudah dikenal pasti sebagai tapak pembinaan sekolah baru menggantikan SK Batang Lasa kelak. Namun, katanya, kerajaan juga perlu membina bangunan-bangunan sementara bagi pelajar dan guru sekolah itu. Kita di Pilihan Negeri akan membantu mempercepatkan proses pengambilan tanah itu supaya projek ini dapat dilaksanakan dengan segera. Dan kalau ianya boleh dilaksanakan tempoh 5 bulan ataupun dalam kurang pada setahun, jadi saya rasa kita sudah berjaya menyelesaikan masalah yang ada SK Batang Lasa ini. Dalam pada itu, Datuk Fakhruddin Ghazali memaklumkan pihaknya akan menggunakan konsep bangunan kabin sebagai bangunan sementara SK Batang Lasa kelak. Konsep kabin katanya sudah digunakan untuk beberapa sekolah di Malaysia dan lazimnya digunakan sebagai kelas sementara ketika projek pembinaan bangunan kekal sedang berjalan. Bagi kes SK Batang Lasa ni mungkin ada asrama juga yang perlu kita sediakan bagi pelajar yang tinggal kat jauh dari kawasan sekolah. Jadi kabin ni biasanya
boleh kita tahan gunanya dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Jelasnya, kabin yang akan dibina ini berdasarkan dengan jumlah murid semasa dan dibina di satu lokasi yang bakal menjadi padang di Sekolah Baharu kelak. Lokasi pembinaan kabin ini dipilih agar kewujudan bangunan sementara kelak tidak mengganggu proses pembinaan bangunan kekal. Beliau menegaskan situasi di SK Batang Lasa merupakan satu kes dianggap kecemasan dan keutamaan tinggi bagi mendapatkan dana segera untuk pembinaan bangunan sementara dahulu. Syarat utamanya adalah tapak baharu sudah dibuat perolehan dan mendapat kelulusan. Seorang lelaki berbangsa Cina telah ditembak mati di sebuah kebun beralamat di Lot 112 Batu 9, Jalan Tunku Abdul Rahman Sibu awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata pihaknya telah menerima laporan daripada orang awam pada jam 1.23 pagi dan bertindak ke lokasi kejadian dan mengesahkan telah berlaku kejadian tembakan di kawasan tersebut. Dedahnya mangsa yang berusia 46 tahun telah dihantar ke hospital oleh rakannya serta ahli keluarganya dan telah disahkan meninggal dunia pada jam 1.55 pagi. Ujarnya kejadian berlaku ketika mangsa bersama 2 orang lagi rakannya yang berumur 46 tahun dan 36 tahun datang ke kebun tersebut pada jam 9.30 bertujuan untuk menjamu selera. Katanya pada jam 11.30 malam, mangsa dan 2 orang rakannya hendak beredar sewaktu mangsa sedang mengunci pintu pagar kebun tersebut. Suspek daripada arah bukit telah menyusur ke bawah dan melepaskan beberapa das tembakan kepada mangsa. Manakala kedua-dua rakan mangsa telah melarikan diri di lorong bawah bukit tersebut untuk menyelamatkan diri, lebih kurang setengah jam kemudian, rakan mangsa telah keluar daripada tempat persembunyian dan mendapati mangsa telah rebah di tempat kejadian. Pihak polis telah menjumpai kerongsong peluru di kawasan kejadian. Oleh itu, dalam kes ini kita telah menjalankan satu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan siasatan masih berjalan. Oleh itu saya menasihatkan supaya masyarakat tidak menyebarkan sebarang spekulasi berkenaan kes ini dan beri ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan secara profesional. Tambahnya, rakan mangsa mendapat kecederaan di bahagian muka ketika melarikan diri di belukar, manakala seorang lagi rakan si mati tidak mengalami sebarang kecederaan. Bedah siasat terhadap mangsa akan dijalankan hari ini di Hospital Sibu. Kata Zulkifli, motif kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Berita itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 2 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.